Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini 24 hari bulan Februari 2023 bersamaan dengan 3 hari bulan Syaban. InsyaAllah kita telah masuk dalam bulan Syaban 1444 Hijrah. Kita berada dalam sambung kembali dalam program kita, program pengajian tajwid. Dalam tajwid, ilmu tajwid, kita berada dalam kuliah mempelajari ilmu Al-Quran, kuliah tajwid. Tajwidul Quran. Kita menggunakan kitab Tajwidul Quran dan juga kitab Hidayatul Mustafid. Alhamdulillah, pada minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari pada episod yang terakhir minggu yang lalu, iaitu episod yang ke-22 ya. Kita telah mempelajari tentang idgham. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada topik alif lam ma'rifah, alif lam ta'rif. Ta'rif. Yang mana dalam kalimah Arab ni ejanya huruf hijaiyah yang 28 ya. Daripada alif, ba, ta, tha, sampailah ke ya. 28 huruf. Kita nak eja satu-satu benda. Jadi dia guna misalnya rumah. Bayata baitun. Ya, baitun. Baitun ni rumah. Kalau dalam bahasa Malaysia, rumah ni am. Umum. Yang mana satu rumah. Rumah ni dalam bahasa Arab baitun. Tapi kalau kita nak mengkelaskan, nak khaskan, khususkan satu-satu rumah, maka dalam bahasa Arab ditambah alif lam. Daripada baitun kepada al-baitu. Okay. Baik. Kita nak kenalkan rumah ini. Rumah punya yang khusus tuan dia ini. Maka kita tambah alif lam, al-baitu. Ataupun madrasah, sekolah. Okay. Nama am dia madrasatun. Madrasatun ni ada 10 atau ada banyak, lebih daripada 2. Lebih daripada 2 madrasah ataupun sekolah. Ya. Maka dikata kalau lebih daripada 2 madrasah tu lah umum banyak. Tapi apabila kita nak khususkan sekolah yang ini, madrasah tu, ditambahkan alif lam, al-madrasatu. Huruf tanda tanwin yang di belakang tu, kata nama am, setiap huruf dalam perkataan benda, nama benda, isim dalam bahasa Arab ni, kita tengok akhir dia ada tulis dhammahtain. Baitun, madrasatun, sayyaratun. Apa lagi? Semua ada tanwin di belakang. Dua baris. Itu mana kata am. Syajaratun, pokok-pokok, am.
Tapi kalau kita nak kata satu pokok yang itu, al-asyajaratu tawilatun. Kita khususkan pokok itu. Maka ditambahlah alif lam dia. Nampak? Tanpa alif lam, makna kata am, umum, banyak. Tak khusus yang mana satu. Tetapi apabila ditambah alif lam, maka kita khususkan yang ini. Okey. Itu maknanya alif lam ta'rif. Baik. Itu dalam bahasa kalimah Arab. Dalam kalimah tajwid, dimasukkan alif lam ta'rif dalam kalimah tajwid ini, apabila dimasukkan alif lam, mengkhususkan satu benda, nama khas dia, kita cara nak sebut dia tu. Bila tambah alif lam, okey, kemudian baitun. Benda tu baitun, rumah, mula dengan huruf ba. Bayata. Asalnya bayata, ba fathah, ya sukun bai. Ta dhammatin tun, baitun. Okey. Am. Rumah. Am. Al-baitus saghiratun. Al-baitus saghir. Al-baitus saghir. Kita tambah alif lam. Masalahnya dalam kalimah tajwid, dimasuk dalam hukum tajwid, apabila alif lam tadi berjumpa dengan huruf, sama ada ba, sama ada ta, sama ada sa, sama ada jim, sama ada sampai ya. Cara kita nak sebut dia tu, kita nak jelaskan ke ataupun kita nak idghamkan. Contoh, baitun. Jadi bila tambah dengan alif lam ta'rif, al-baitu. Okey. Jadi kita sebut lam tu, jelas tak lam? Al-baitu, jelas. Kita tengok satu contoh yang tak jelas tak? Tengok. Yang opposite dengan dia. Okey, tengok. Syajaratun. Pokok. Pokok. Kita tengok tu pokok. Yang mana satu? Tak tahu. Am. Banyak pokok tu. Tak tahu mana satu. Am. Pokok. Tiba-tiba kita nak ambil satu saja pokok. Kita nak khususkan pokok yang itu. Yang tinggi itu. Asyajaratu. Kita tambah dengan daripada syajaratun jadi asyajaratu. Jadi cara menyebut shin di situ, kita nak kata al-syajaratu atau asyajaratu. Nampak tak? Okey, nanti kita terangkan supaya jelas. Ini dalam kalimah, dalam ilmu tajwid ini, bila kita tambah daripada perkataan asalnya kitabun. Kitab. Kaf, ta, alif, ba. Kitabun. Kita nak khususkan kitab ini, di atas meja ni ada kitab banyak. Kitab banyak. Kitab. Tiba-tiba kita ambil yang ini. Kita tambah alif lam, al-kitabu. Jadi sebutkan, kita nak sebut al-kitab tu, kita nak kata ak-kitabu ke ataupun al-kitabu. Okey, itu. Ataupun pen. Di atas meja ni ada pen banyak. Ada pen. Pen ini, pen panjang, pen pendek. Pen, umum. Tapi kita nak ambil yang ni. Al-qalamu. Ni kalam. Al-qalam. Kita nak sebut qalam tu, kita kata ak-qalam ke ataupun al-qalam. Okey. Dalam alif lam ma'rifah ini ada dua keadaan.
Sama ada dia jadi izhar ataupun dia jadi jadi idgham. Okey, kita tengok contoh ya. Kita tengok apa musannif cakap. Kita baca dalam kitab ini. Kita baca dulu. Nanti kita tunjuk contoh ya. Baik, buka muka surat 54 ya. 54. Tajuk dia hukum lam ta'rif. Alif lam. Ini yang tujuan kita belajar lam ta'rif ni. Bagaimana nak menyebut dia nanti? Kita nak alif lam tu, kita nak kata terus ke huruf yang ketiga. Huruf yang pertama alif, huruf yang kedua lam, huruf yang ketiga ni. Kita nak izhar ke ataupun kita nak idgham dia? Nampak? Kita tengok huruf yang ketiga. Huruf yang pertama tetap alif, huruf yang kedua tetap lam. Huruf yang ketiga tu tak tahu lagi apa dah. Ikut benda itu. Kalau huruf benda yang bermula dengan huruf ba, al-ba lah. Kalau benda yang huruf yang ketiga tu bermula dengan huruf ta, ta lah. Ta tu kita nak izhar ke ataupun kita nak idgham? Ba tu kita nak izhar ke kita pun nak idgham? Ini kan kita belajar ni. Nampak tak? Ayah ibu, abang-abang, adik-adik, anak-anak, saudara pendengar dan saudara penonton yang dirahmati Allah SWT. Inilah kegunaan kita belajar dalam ilmu tajwid. Alif, lam, ta'arif. Cara penyebutannya. Cara penyebutannya, kita nak sebut jadi izhar ataupun idgham. Nak menjelaskan huruf yang ketiga tu, ataupun kita nak menidghamkan huruf yang ketiga itu. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28. Yang 28 huruf ni, kita nak kata asy-syajaratu, al-qalam, ataupun al-babu, al-kitabu. Nampak? Ataupun yang izhar, yang idgham dia ada 14 ya. Yang ikhfa dia apa? Yang izhar dia pun ada 14. Okey. Assalam. Ditulis alif lam sin, tetapi apabila disebut alif lam tu tak jelas. Dimasukkan terus ke dalam sin. Assalam. Ataupun nurun. Nurun tu cahaya. Nurun. Nun dhamma wa madah. Nu ra dhammatain nun. Apa ra dhammatain run. Apabila ditambah dengan alif lam, cahaya ini, alif lam, kita nak kata al-nur ataupun an-nur. Ataupun yang lain pula saqibun. Saqibun. Kita ataupun somadun. Okey, alif lam sad. Kita nak kata al-somadu ataupun as-somadu. Nak jelaskan huruf yang ketiga ataupun kita nak idghamkan huruf yang ketiga. Ada dua jenis saja. Dengar dia sebut ya. Huruf lam yang didahului oleh huruf hamzah wasal. Okey, huruf lam yang didahului oleh hamzah wasal ya. Okey. Kita padam dulu yang tajuk yang minggu sudah. Okey, yang kita tengok ayat hari ni. Okey, kita padam dulu. Okey, apabila kita tunjuk ke contoh dia lagi senang faham ya. Kita kena tunjuk contoh supaya kita boleh faham. Ini tajuk yang minggu sudah ni kita padam dulu. Okey. Dia kata apa? Dia kata huruf lam yang didahului oleh hamzah wasal. Yang macam mana yang kata hamzah wasal tu? Hamzah wasal tu macam mana? Okey. Hukum lam ta'rif. Nama dia. Ini tajuk kita pada minggu ini. Hukum
Hukum lam. Hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif. Ini hukum tajuk dia ya. Hukum lam ta'rif. Okey. Dia kata huruf lam yang didahului oleh hamzah wasal. Hamzah wasal ini ditulisnya begini. Itu hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal. Itu hamzah wasal. Kalau zaman saya mengaji dulu, guru cakap apa? Telok kutu. Kan bentuk dia macam telok kutu. Ni. Telok kutu bentuk dia macam ni ya. Ni hamzah wasal nama dia. Ya. Dia ada lam. Dia ada lam didahului oleh hamzah wasal. Gitu. Ni lam. Kemudian ada hamzah wasal. Itulah nak beritahu lam ta'rif. Okey. Yang ada pada kata sandang ta'rif alif lam. Al. Okey. Kalau di bawah sekali, dalam muka surat 54 ya. Dia kata, dia point out di situ, 31. Huruf lam yang didahului oleh hamzah wasal. Hamzatul wasal. Kemudian dia buat nombor 31. Di bawah dia terang, iaitu hamzah bersambung, ia diberi tanda bacaan baris di atas ketika mulaan bacaan dengannya. Dan dihafzafkan, ditiadakan bacaan baris atasnya ketika pembacaan disambung dengan huruf sebelumnya. Okey. Kalau dibacaan disambung dengan huruf sebelum sini, maka dia tak ada lah ni. Kalau dalam ayat Quran dia nak tunjuk macam mana ya. Kalau dalam Quran nanti kita akan jumpa lah. Macam mana ya, tak jumpa. Kalau kita jumpa nanti kita bagi tahu. Sekarang ni kita tak jumpa lagi. Nanti kita jumpa nanti kita bagi tahu. Kalau kita baca dia ada alif lam, kemudian disambung dengan huruf ada sebelum tu, maka ada tenggelam, dihazafkan. Hazafkan makna ditiadakan. Ditiadakan dalam bacaan. Ditulis, tapi ditiadakan dalam bacaan. Baik. Nanti kita jumpa nanti. Sekarang kita nak terang. Kalau kita sambung di sini, terus ke sini. Okey, tengok. Dia bagi latar apa lagi? Maksudnya cakap apa? Atau dengan arti kata lain, kata sandang ta'rif terdiri daripada gabungan huruf lam. Digabung dengan huruf lam. Alif digabungkan dengan ada alif, ada lam, digabungkan. Okey. Biasanya ia disandang pada permulaan kata nama am, lalu menjadikan ia nama khas. Jadi biasanya nama am ni macam saya beritahu yang awal tadilah. Jadi apabila nama kitab, ini kitab, ya. Bila dikatakan kitab ini, hadza al-kitab. Khaskan ini, nama khas. Hadza al-kitabu at-tajwid. Khas kan? Kalau ramai banyak-banyak tu dia kata kitabun. Yang am ni kitabun kan banyak, mana kata am. Umum kitab banyak, kitab nu ada kitab ni, kitab nama am dia. Tapi bila kita khususkan yang ini al-kitabu, ini kitab, ini hadza al-kitabu, khusus yang ini. Okey. Baik, masalah dia sekarang ni dalam hukum tajwid. Selepas alif lam itu ada huruf yang 28
Yang mana yang satu kita kena izharkan, jelaskan. Yang mana satu yang kita kena idghamkan. Itu yang dia masuk dalam ilmu tajwid ini. Yang kita nak membahaskan di sini ya. Apabila huruf yang berapa ni, yang mana satu kena izhar, jelaskan. Yang mana satu yang kena idghamkan. Okey. Kita ambil yang al-izhar dulu. Kalau pengajian yang secara kita mengaji di kampung, kalau pernah juga dulu guru saya beritahu, dia telah bagi dua lam ni. Satu alif lam syamsiah, satu alif lam qamariyah. Kalau bahasa kita mengaji kampung Syamsiah ni apa? Syamsun tu matahari. Okey? Syamsun, matahari. Qamari, bulan. Guru saya kata, kalau matahari, kita langut, kita tengok matahari, kita boleh tengok tak matahari? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau bulan, kita boleh tengok jelas. Jadi alif lam yang jelas itu dah alif lam qamariyah. Qamar, bulan boleh tengok. Kalau syamsiah, matahari, kita tak boleh tengok dia. Jadi tenggelam. Itu. Kalau cara mengaji di kampung saya masa kecil-kecil dulu mengaji, guru bagi tahu macam tu supaya senang faham. Apa dia alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah. Qamariyah apa? Bulan. Bulan boleh tengok dia tak? Boleh. Kalau bulan cahaya terang, kita boleh tengok dia jelas. Mana kata lam tadi jelas, nampak? Al-babu, al-kitabu, al-baitu, al-qalamu. Nampak? Yang syamsiah pula ni, yang macam matahari ni boleh tengok tak? Tak boleh. Kalau matahari tengah panas, kita tengok matahari, langut tengok matahari, tak boleh tengok. Mata tak boleh tengok. Bila nama tak boleh tengok, itulah dia kata alif lam syamsiah. Al-matahari. Jadi kalau budak-budak dia faham senanglah cakap macam tu. Jadi kita bukan istilah tajwid, bukan kita kira bulan matahari. Kita kira, kita kena yang jelas ini, mana kata izharkan. Kalau yang tak jelaskan ini, lam tu tak jelas, kita idghamkan kepada huruf yang ketiga itu. Okey. Antara huruf yang ketiga yang tak jelas, yang kita tak boleh nampak lam bila kita sebut dia lam tak jelas. Contohnya at-thayyibatun. At-thayyibu. At-thayyibu. Nampak ada lam? Jelas tak lam? Bila saya sebut, dengar tak huruf lam? At-thayyibu. Tak dengar. Okey? Apabila saya sebut as-samadu, asal samadun. Saya sebut as-samadu, jelas tak lam saya? As-samadu. Kau dengar sad. Dengar sad, maknanya lam tak jelas. Tapi lam tu ada. Alif lam tu ada. Tapi sebutannya tak jelas. Kerana ada jumpa huruf pa. Pa ni di kalangan huruf alif lam syamsiah. Yang bersifat macam matahari tadi. Tak boleh tengok. Sekarang ni, kita pergi ke alif lam al-izhar dulu. Al-qamari dulu. Tengok al-qamari. Tengok. Dia kata, al-izhar. Apabila kata sandang takrif al, disandang pada permulaan kata nama am. Okey. Macam baitun. Sekarang ni kita belajar alif lam izhar ya. Yang di al-izhar, okey. Ini yang kena izhar. Kita belajar yang izhar dulu. Okey. Al-izharu. Nampak? Di situ pun ada nama al-izharu dan nampak dalam sukun. Jelas? Bila sebut dia al-izharu. Al ada lam jelas. Memang ditulis lam.
Alif lam alif. Lam ditulis. Lepas tu jumpa alif. Huruf yang ketiga ada alif. Hamzah. Hamzah. Huruf yang ketiga ada. Alif atau hamzah. Jadi, alif ini adalah salah satu huruf pada satu kata nama am yang disambung dengan alif lam ta'rif al, dan dia bila sebut jelas. Lam itu jelas disebutkan. Jelas ya? Faham ya? Alif atau hamzah adalah satu huruf di kalangan yang diizharkan, yang dikatakan izhar alif lam qamari, alif lam qamariyah. Ni, alif lam qamariyah. Yang pertama, alif lam qamariyah. Ni. Ni qamariyah. Ni. Yang mana alif lam qamariyah, bila kita sebut dia, lam itu jelas disebut. Bila disambung dengan nama am yang bermula huruf tu dengan huruf alif ataupun kawan-kawannya yang lain ada 14 huruf, maka lam dijelaskan, diizharkan. Nampak tak? Okey. Yang dimulakan dengan salah satu huruf qamariyah. Okey. Huruf yang bila kita sebut alif lam, lam tu jelas, maka huruf-huruf itu dinamakan huruf alif lam qamariyah. Bulan. Bulan boleh nampak? Bulan penuh mengembang boleh tengok. Lama mana pun kita boleh tengok. Berapa lama kita nak tengok yang kita tahan. Okey. Inilah yang dikatakan alif lam qamariyah. Alif lam ta'rif yang pertama, jenis yang pertama, apabila disebut alif lam, lam tu jelas disebut. Dia ada 14 huruf. Ada 14 huruf ya. Daripada 28. 14 huruf. 14 huruf. Dia bermula dengan alif atau hamzah. Alif atau hamzah. Satu. Ya. Maka huruf lam yang ada pada kata sandang ta'rif al wajib diizharkan apabila berjumpa dengan huruf kata nama yang bermula dengan huruf yang bersifat qamariyah. Alif lam yang bersifat qamariyah. Huruf dia 14. Apabila alif lam berjumpa dengan 14 huruf ini, maka dia kena jelaskan sebutan lam. Diizharkan. Faham? Okey, kita tengok. Huruf dia berapa? Huruf dia berapa? Huruf dia ada 14. Okey. Dia ada ba, ibri. Ya. Ibri. Kemudian ha. Alif ba ghin ha. Hajjaka. Hajjaka. Alif ba ghin ha jim kaf. Dah 6 lah. Tengok lagi, ada lagi. Wa khaf. Wa khaf. Wa khaf. Wa khafa. Wa waw kha fa. Alif ba ghin ha jim kaf waw kha fa. Lagi aqimahu. Aqimahu. Aqimahu.
Ya. Aqimahu. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Okey. Apabila alif lam berjumpa dengan huruf yang 14 yang bersifat qamari. Alif lam qamariyah. 14 huruf. Maka lam kena jelaskan. Topik yang pertama alif lam qamariyah. Lam ta'rif, lam alif, alif yang dijelaskan. Kita tengok jumpa kalimah yang bermula dengan 14 huruf yang di mana tadi ibri hajjaka wa khaf aqimahu tu. Tuan-tuan, ayah ibu, abang kakak, anak-anak sekalian, saya bagi contoh macam dalam kitab ini untuk kita mudah hafal. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau jumpa dengan perkataan isim atau fa'il atau fa'il, yang bermula dengan huruf ini, tak kira mana-mana pun, maka di situ lam tu kena jelaskan. Kita tengok contoh dia ya. Okey. Dalam Al-Quran resam Osmani, lam ta'rif izhar qamariyah diberi tanda sukun di atas lam. Syarat dia ya. Bukan syarat. Beberapa perkara untuk mengenali alif lam qamariyah. Yang pertama, diberi tanda sukun. Diberi tanda sukun. Nih. Sukun. Pertama, diberi tanda sukun. Di atasnya menunjukkan bacaan hukum bacaannya izhar. Mana kata lam di situ jelas disebut. Dan orang yang dengar pun jelas dia dengar orang tadi sebut. Ya. Ia juga dinamakan izhar qamariyah. Izharun qamariyun. Dia juga dinamakan izharun qamariyun. Huruf qamariyah ada 14. Ya. Dalam Sahih Osmani, lam ta'rif, alif lam ta'rif, izhar qamariyah, diberi tanda sukun di atasnya untuk menunjukkan hukum bacaannya izhar. Maka wajib menyatakan bacaan tanda sukunnya jelas. Dengar. Dengan hujung lidah diangkat menekan pada gusi gigi depan. Ialah makhraj huruf lam al-malu. Mim ada tak di sini? Mim ada ni. Al-baitu ada ba. Al-kitabu ada kaf. Al-baitu. Asy-syajar itu tak ada. Sini shin ada tak? Tak ada. Sebab dia hak yang bahagian kedua. Dia bahagian syamsiah. Syamsi. Ya? Okey. Hari kalau ada masalah kita sambung ke syamsiah. Ini yang qamariyah dulu. Baik, apa lagi? Dia kata kalau makhraj tadi dia beritahu di sini ya. Hujung lidah diangkat menekan pada gusi gigi depan. L. Hujung lidah diangkat pada gusi gigi depan. L. Makhraj huruf lam. Makhraj lam kita belajar dulu kat mana? Hujung lidah diangkat ke atas gusi atas. Hujung lidah diangkat ke atas gusi atas. L. Itulah.
Bila kita alif lam qamariyah lah tu. Ni lah. Baik. Berhampiran makhraj nun. Galak nun kan an, ini al. Ya. Baik. Perumpamaan mengizharkan lam ta'rif alif lam qamariyah. Izhar lam ta'rif al dinamakan izhar qamariyah kerana mengibaratkan huruf lam pada kata sandang ta'rif alif lam sebagai bintang. Sebagai bintang, dan huruf qamariyah diumpamakan sebagai bulan. Huruf alif lam sebagai bintang dan huruf qamariyah diumpamakan sebagai bulan. Maka cahaya bintang tidak akan hilang meskipun munculnya bulan. Betul? Tapi bila datang matahari, hilang bulan dan bintang. Tak nampak cahaya dah kan? Tadi itu diidghamkan. Okey. Demikian perbandingan mengizharkan lam ta'rif izhar qamariyah. Itulah. Cuba tengok contoh dia ya. Ada kha kan? Di contoh diberi di sini alif dulu. Al-awwalu. Tengok contoh. Al-awwalu wal-akhiru. Ni al-awwalu ya. Dia buh hamzah. Hamzah fasal ni. Ni hamzah fasal. Dia buh lam sukun. Kan tadi ada alif ni kan? Ni nombor satu. Huruf nombor satu iaitu hamzah atau alif. Al-awwalu. Tu dia. Yang kedua huruf apa? Huruf ba. Tengok contoh dia bagi. Huruf ba. Mana ba? Al-bari'u. Dua huruf ba ya. Al-ba. Al-ba. Al-bari'u. Dah. Cuba al-bari'u. Ba jelas tak? Al-ba jelas. Bukan ba jelas. Lam situ. Kita nak izharkan, kita nak idgham. Jelas. Jelas ya, jelas. Lam. Al-bari'u. Satu disebut ditulis sukun. Okey. Yang keduanya sebutan lam dengar jelas. Disebut jelas. Itu perbandingan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey. Yang ketiga, huruf apa? Ghain. Cuba tengok ghain. Ghain mana ghain? Al-Ghafur. Al-Ghafur. Yang ketiga huruf ghain. Al-Ghafur. Al-Ghafur. Nampak? Mana kita boleh kata Al-Ghafur? Al-Ghafur tak boleh. Tak boleh. Kemudian kita tak boleh baca awwalu, tak boleh. Al-awwalu. Al-Ghafur. Al-bari'u. Tak boleh kata Ab-bari'u, tak boleh. Inilah yang tujuan di ulama tajwid membuatkan satu hukum dalam ilmu tajwid ni, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Dimasuk dalam topik alif lam ta'rif. Ya. Contoh lain. Ha.
Ha. Al-hayyu. Empat. Al-hayyu. Ha. Ha. Ah. Baik, saya nak tanya satu. Dalam huruf 14 ini, adakah tidak huruf izhar? Ha? Dalam huruf ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, ada tak huruf izhar? Nah, kita tengok. Adakah tidak? Tengok. Huruf izhar, ya. Mana huruf izhar? Satu. Betul. Dua, Rin. Okey. Tiga. Ya. Tiga. Apa? Ha, ya. Kemudian kha. Empat. Lagi. Ain. Lima. Lagi. Ha. Enam. Ayah, ibu, abang, kakak, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, huruf izhar ada berapa? Ada 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Betul tak? Okey. Dalam alif lam qamariyah, kesemuanya huruf izhar. 6. Kemudian dah 14, lagi 8 dah. Yang 8 tu mana? Ba, jim, kaf, waw, fa, qaf, ya, mim. Ingat yang tu lah. Tapi ada beberapa cara untuk kita nak mengingatkan dia. 14, ya. Semua 28 huruf hijaiyah. Kalau ditanya, tuliskan huruf-huruf alif lam qamariyah. Pertama sekali kita ambil semua huruf izhar. 6 dah. Izhar. Yang lain kena ingatlah. Huruf jim, huruf kaf, huruf ba, huruf waw, fa, qaf, ya, mim. Okey. Kita ambil, yang senang ingatkan lagi, kita ambil 2 huruf wajib al-ghunnah. Apa dia? Bukan wajib al-ghunnah. Ma'al ghunnah. Wajib al-ghunnah. Tidak. Huruf ma'al ghunnah. Ya, waw. Ya dengan waw. Huruf ba, huruf iqlab. Ikhfa ada berapa ikhfa? Huruf ikhfa ada 1, jim, kaf 2, fa 3, qaf 4. 4 huruf ikhfa. Tapi susah ingat. Yang kita senang ingat huruf izhar. 6. Tetapi kita cuba hafalkan seni kata ini. Syair ini. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu semua huruf alif lam qamariyah. Boleh ingat? Contoh lagi. Kita tengok. Baik, lepas ha, jim pula mana? Jim. Al-Jabbar. Ni semua nama Allah, ya. Ni Asma'ul Husna. 5, Al-Jabbar. Al-Jabbarul Mutakabbir.
Al-Jabbaru. 6. 6 huruf. Kaf. Kaf mana? Kaf. Al-Kabir. 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 Lagi. Lepas kaf, waw. Al-Wahidu. Al-Wahidu. 8. Yang ke-8. Yang ke-8. Huruf kha. Al-Khaliqu. 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 Macam ni. Khaliqu. 9 huruf fa. Mana huruf fa? Al-Fattahu. 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 Itu. Al-Fattahu. Jelas dalam? Jelas. Al-Fattahu. Jelas ya? Jelas. Lagi. Lepas fa'ain. Ain yang ke-10 ain. Mana ain? Al-Afuwu. Al-Azizu boleh juga. Al-Azizu. Pen tak berkat. Okey. Al-Azizu. Kita tengok yang, maaf ya, kita guna pen merah ya. Kemudian lepas ain, qaf. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu. 8. 11. Al-Qawiyyu. Jelas tak Al-Qawiyyu? Baik. Jelas. Al-Qawiyyu. Jelas dalam? Jelas. Al-Qawiyyu. Kemudian qaf. Ya. Al-Yaminu. 12. Al-Yaminu. Al-Yaminu. Yang ke-13. Huruf apa? Yang ke-13 huruf mim. Mim mana mim? Mim. Al-Mu'minul Al-Mu'minu. 14. Ha. Al-Hadi. Nanti kalau contoh di sini dia bagi apa? Al-Ha. Al-Huda. 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 Ustaz. Ya. Okey. Itu dia. Okey. Baik. Saya rasa tak sempat kita nak buat alif lam syamsiah ya. Cuma pada hari ini kita boleh tunjuk alif lam qamariyah. Baik. Sekali lagi. Conclusion kita belajar pada hari ini. Alif lam. Ta'rif. Menunjukkan pengkhususan daripada kata nama am. Nama am tu tidak ada alif lam. Diletakkan alif lam untuk mengkhususkan. Ta'rif, pengenalan, untuk mengenalkan. Baik. Dia terbagi 2. Satu alif lam qamariyah dan satu alif lam syamsiah. Kita belajar pada hari ini alif lam qamariyah.
bulan, qamar. Bulan ni kita boleh nampak jelas. Boleh tengok jelas. Bermakna di sini, apabila disambung perkataan huruf alif lam alif lam ta'rif dengan huruf kebahagiaan di dalam alif lam qamariyah ini 14 huruf, maka lam itu jelas didengar dan jelas disebut. Okey. Kemudian di atas alifnya ditulis hamzah wasal. Yang saya kata telur kutu, ya. Kemudian huruf dia ada 14. Untuk mengingatkan dia ke semua huruf izhar. Ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah ada. Tapi untuk mengingatkan dia lagi, keseluruhannya ada 14 huruf. Kita cantumkan dalam satu kalimah syair, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Kalau dalam alif lam syamsiah nanti, yang selepas ini, yang bahagian yang kedua, yang kita akan belajar insya-Allah, panjang umur kita akan belajar di minggu yang akan datang. Di minggu yang akan datang kita akan kupaskan tentang alif lam syamsiah. Kalau ini jelas ditulis lam ditulis sukun, yang syamsiah tidak ada tulis lam sukun. Ditulis syadah pada huruf yang ketiga. Okey? Baik. Baik, itulah. Mudah-mudahan ayah, ibu, abang, kakak, anak-anak, adik-adik dan juga saudara penonton yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah bagi bukakan pemahaman pada kita, dapat kita belajar dengan ingatan yang kuat, dan semoga Allah Ta'ala mengingatkan kita sampai ke bila-bila. Dan kita kena ngulang kaji. Lagi dan lagi. Lama-lama sekali kita kena muzakarah dengan kawan kita, dengan adik kita, dengan siapa-siapa, untuk kita mengulang kaji. Sebab pelajaran ini kalau tak diulang kaji, maka kita akan lupa. Ya? Kita akan lupa. Jadi insya-Allah, apabila kita sentiasa mengulang kaji, maka dia akan segar dalam ingatan kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ingatan yang kuat kepada kita, dapat kita belajar, dapat kita ingat, dan kita dapat amal, dan kita dapat sampaikan kepada orang lain insya-Allah, ya. Jadi kebiasaan kita apabila di akhir rancangan, sebelum kita mengakhiri majlis, maka di sini saya ingin suka hati saya dengan sukacitanya untuk saya ingin mengumumkan, iaitu masjid kita tengah mengusahakan pagar untuk perkuburan orang Islam di sini, ya. Karena kubur orang Islam kita di Sungai Layar ini, di masjid kita, dah hampir sangat ke penghujungnya, penuh, ya, hampir penuh. Tapi Allah SWT masih mudahkan lagi, boleh lagi simpan orang. Tapi dah dekat nak penuh sangat-sangat dah. Kan tak sampai masa tadi akan ditutup di situ, maka akan disimpan ke tanah baru yang kita tengah usaha sekarang ni. Yang mana yang kita usaha sekarang ni, alhamdulillah, ya, peringkat pembeliannya sudah selesai. Peringkat tambunnya sudah selesai di satu lot, ya, di satu grant nombor 501, ya. Cuma di lot 502 dan 506 masih belum selesai, ya. Cuma yang kita tengah fokuskan sekarang ni di lot 501, yang mana program kita sekarang ni kita tengah naik tembok pagar. Tembok pagar yang sesuai, supaya kita dapat simpan mayat orang Islam kita dengan selamat sempurna. Tidak ada kesan bau, kesan daripada binatang buas dan sebagainya.
Contohnya babi. Ya. Kawasan sekitar di hutan ni babi. Kita tak naklah babi berkeliaran di dalam kawasan tanah perkuburan. Maka dengan itu kita usahakan supaya dapat buat pagar yang sempurna. Ya. Alhamdulillah, berkat infak, berkat pengorbanan, susah payah donatur-donatur kita walau di mana saja berada. Alhamdulillah, saya amat-amat berterima kasih mengucapkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan yang telah sumbangkan wang ringgit, harta untuk kita buat bina temboknya. Yang mana tembok ini tingginya 92 inci. 92 inci tinggi ya. Hampir 8 kaki ya. Dan Masya Allah sehingga ke hari ini dia poin-poin panduk tembok tadi minggu yang lalu kita telah sambung lagi 150 kaki. Alhamdulillah, dengan infak yang telah dikumpulkan untuk pagar saja pada hari ini kita telah gunakan RM203,000 untuk pagar. Untuk beli RM400,000, untuk tambun RM300,000, untuk pagar RM203,000. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu satu jumlah yang besar bagi saya. Tapi belum masih mencukupi. Kita buat progres. Ada duit kita sambung, kita buat. Kita tidak kumpul pada satu hari, banyak pun kita buat, tidak. Banyak mana sumbangan yang tuan-tuan telah bagikan kepada masjid, maka kita kumpul seketika, kita terus jalankan. Maka pada hari ini, kawasan yang telah dipagarkan sepanjang 250 kaki campur 180 kaki. Mana kata 430 kaki. Masya Allah. Satu perkembangan yang menakjubkan bagi saya. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat rahim, rahman Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, terima apa yang telah diberikan, telah diinfakkan oleh hadirin pendengar yang mendengar kalam saya. Alhamdulillah. Allah SWT saja yang boleh membalas jasa baik tuan-tuan. Manusia tidak dapat membalas jasa baik manusia dengan ucapan terima kasih di mulut saja. Tapi Allah SWT yang boleh membalas segala kebaikan kita. Kerana Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Allah SWT lah saja yang memiliki kita. Ya. Memiliki kita, malik kita. Yang menguasai kita, khalik kita, mencipta kita, memiliki kita, memerintahkan kita, dan Allah yang telah memberi rezeki kepada kita. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima apa yang telah diinfakkan oleh kita, dan semoga Allah Ta'ala memberkati apa yang ditinggalkan kepada kita. Semoga kita satu hari nanti di akhirat kelak kita dapat kutipkannya, panennya di akhirat kelak, di mana pada satu hari nanti kita amat memerlukan dia. Jadi insya-Allah, jazakallahu khairan katsira, barakallahu fikum. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberkati apa yang telah dikorbankan kita dan diberkatkan apa yang ditinggalkan kepada kita, insya-Allah. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datan Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang
memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana, dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin Jawatankuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka
keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan